Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada kelas awam, kepada kelas 5 awam, diharapkan dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi semalam kita ingat kembali apa yang kita belajar malam ialah berkaitan dengan ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan, iaitu dia ada dua ciri, iaitu ciri moden dan juga ciri tradisional. Jadi hari ini kita masuk tajuk 24, pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Jadi sebenarnya perlembagaan persekutuan sebenarnya boleh diubah, ya. Kita boleh ubah perlembagaan persekutuan, tujuannya untuk memastikan peraturan dan juga undang-undang yang ada itu relevan ataupun sentiasa bersesuaian dengan masa dan juga ketika ataupun zaman. Baik, kita lihat pindaan perlembagaan persekutuan 1963. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 ni menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kenapa? Sebab terjadi penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Kemudian pindaan ini berlaku disebabkan untuk apa? Menyesuaikan peruntukan negeri-negeri baharu. Ini yang berlaku pada tahun 1963 dan juga 1965. Jadi kita lihat perlembagaan 1963 berlaku pindaan. Kenapa? Selepas pembentukan Malaysia, pindaan dibuat adalah dengan cara memasukkan klausa baru pada bahagian tertentu bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 perkara yang dipinda. Sebab 1963 Sabah dan Sarawak telah masuk Malaysia. Jadi kita tambah klausa dalam perlembagaan persekutuan untuk memastikan hak-hak yang telah dipersetujui dalam perjanjian Malaysia itu dilaksanakan oleh perlembagaan persekutuan. Jadi kita lihat yang pertama ialah perkara berkaitan dengan struktur mahkamah atasan. Perlembagaan persekutuan menetapkan bahawa struktur mahkamah atasan mengikut model mahkamah tertinggi England yang membahagikan kepada mahkamah atas, mahkamah rayuan. Kemudian apabila Malaysia dibentuk, mahkamah atasan ini diwujudkan, iaitu mahkamah persekutuan. 3 buah mahkamah atasan diwujudkan, iaitu mahkamah persekutuan Tanah Melayu di Sarawak dan Sabah serta di Singapura. Kemudiannya mahkamah persekutuan ini boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan dipertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Itu perkara yang pertama yang dipinda pada tahun 1963. Kemudian perlembagaan peruntukan pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaysia dan pada yang sama mewujudkan Mahkamah Tinggi Borneo, mahkamah baru yang diwujudkan untuk Sabah dan Sarawak. Berperanan menguruskan soal kehakiman Sarawak dan Sabah. Kemudian jawatan Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching. Baik. Dan diubah menjadi Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Tujuannya untuk memastikan hak-hak Sabah dan Sarawak itu dikekalkan. Yang ketiga, jawatan perkara yang diubah ialah jawatan yang di-Pertua Negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sabah dan Sarawak ini perlu ada ketua. Akhirnya mereka ni diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam tugasnya, Yang di-Pertuan Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Itu pindaan yang berlaku pada tahun 1963 apabila Malaysia dibentuk. Kemudian pindaan juga berlaku pada tahun 1965 apabila Singapura pula telah keluar daripada Malaysia. Kita lihat apa yang berlaku pindaannya. Apabila Tun Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia pertama, membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan pindaan Singapura di Parlimen pada 1965. Kemudian Parlimen ini membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Oleh itu, semua perkara berkaitan dengan Singapura telah dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia 1965. Contoh kewangan, hubungan luar negara, lepas tu pertahanan dan juga immigration. Ini contoh gambar berlaku persidangan untuk mengubah perlembagaan
apabila Singapura telah keluar daripada Malaysia. Ya. Jadi perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi sebuah negara. Ia menjadi panduan penting. Ni ingatan baliklah. Bahawa perlembagaan ni sangat penting sebab dia adalah undang-undang tertinggi. Jadi habis untuk bab yang kedua kita belajar. Jadi kita imbas kembali apa kita belajar pada bab yang kedua, iaitu perlembagaan persekutuan, latar belakang sejarah pembentukan persekutuan daripada sebelum merdeka, iaitu zaman penjajahan British. Kita ada beberapa perlembagaan daripada British yang telah kita masukkan. Kemudian sejarah pengubahan perlembagaan persekutuan, kita lihat sejarah pengubahan perlembagaan persekutuan 1877 sehingga 1957. Kemudian kita masuk tajuk yang ketiga, ciri-ciri perlembagaan persekutuan. Dia ada ciri-ciri tradisional, kemudian ada ciri-ciri moden. Kemudian kita masuk dan tajuk yang terakhir, iaitu pindaan perlembagaan persekutuan 1963 apabila Malaysia apabila Malaysia dibentuk, dan kemudian perlembagaan 1965 apabila Singapura telah keluar. Okey, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan soalan dan latihan dah diberikan dijawab dengan baik. Sekiranya ada masalah boleh terus berhubung kepada cikgu.